Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So awal pagi dah tersasul. So apa pun, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market keseluruhan apa yang berlaku. Kemudian hari ni ada hari Isnin. So expected kita akan ada volume. So kita akan tengok ada tak momentum untuk pergerakan Bitcoin. Sama ada untuk berlaku kenaikan, sideways ataupun akan drop. So let's go kita pergi ke coin market cap. So ini adalah coin market cap. Kita akan ubah screen tu, live screen. So nanti tu akan check. Kita kejap. Okay. So ini ada coin market cap. Total market cap nampak ada berlaku sikit drop untuk hari semalam, iaitu 0.35. Volume juga sikit je, normal hari weekend. BTC berada di above 51% dominasi, dan harga-harga semasa untuk pagi ni kita tengok Bitcoin berada di below 43, yang tentu 42.5. So kita masih lagi dalam range sideways. Expected sideways dalam ni mungkin akan berada dalam beberapa bulan. So macam tu expectation kan, kita akan move dalam 3 ke 4 bulan. Kemudian Ethereum 2.2k, lain-lain coin tengok tak ada movement sangat pun. Kalau ikutkan malam channel ada naik sikit $18, tapi lain-lain altcoin tak ada yang buat movement yang drastik. So let's go kita pergi ke chart terus. So chart di Bitcoin ada yang menarik yang berlaku semalam, iaitu kita tengok ada dua candle hari ataupun hari Sabtu dan Ahad. So ini adalah candle hari Sabtu, ini adalah candle hari Ahad. So kita ada masa dalam 20 hampir setengah jam lagi untuk candle ni close. So kini kita dapat dua candle merah. So apa-apa kan, untuk short term nampak sedikit bullish, tapi untuk long term ikutkan di daily, RSI berada di trendline below 50, stock RSI pun berada overbought. So ini kita nampak momentum untuk naik tu tak berapa nak kuat. So kita tengok juga di 4 hours, kita akan tengok lagi untuk di sedikit di 4 hours. 4 hour kita nampak ada sedikit momentum untuk berlaku kenaikan, iaitu RSI sedikit above 50, stock RSI berada oversold. Sebelum ni kita berada ruangan yang sama, iaitu di 50, RSI oversold. Kemudian kita ada sikit candle hijau. So sama juga ini kita nampak adakah boleh berlaku candle hijau ni. So expected boleh berlaku. So kalau kat sini yang berlaku, kita nampak sikit channel, small channel aja. So small channel ni daripada low ini to high ini, lapan breakout low ni to expected sampai kawasan ni. So masih lagi kita nampak pergerakan sideways kita dalam pergerakan antara 44 ke 41. Seperti mana yang draw ada mention kan, kita ada key level antara 44k ni dengan kuasa 41 ataupun 42k. So itu untuk di Bitcoin, tak ada sembarang movement, tapi ada possible untuk berlaku kenaikan untuk hari ni untuk di 4 hours. Tapi kenaikan mungkin tak banyak pun, mungkin akan return balik omah dalam. Kalau tinggi pun mungkin 44. Kalau di 1 hour pula, tengok 1 hour pun RSI oversold, stock RSI pun oversold. So ini ada opportunity untuk hari ni. Kita nampak sikit green candle untuk hari Isnin. So possible kalau dapat untuk di 4 hours ni, untuk breakout ini, consider kita akan pergi last low to last side ni, point of breakout kita consider. Price boleh pergi almost dalam kawasan, ikutkan kita ke channel. Right. Tak tinggi mana pun, dalam selalu jual ambil measurement dalam kawasan ni. So still lagi dalam around dalam kawasan base atas ni. So kita price akan react ke. So ini still lagi dalam keadaan sideways. So itu untuk di Bitcoin. So kita pergi ke ruangan komen untuk semalam. So first selalu tu tengokkan SDB boleh naik sampai berapa. SDB USDT di KuCoin kot. Rasa macam pernah review. Yes, pernah review. Kita pergi balik di daily dan tengokkan. So SDB harga opening adalah dekat 0.09 sen. Kita ada monitor channel breakout, tapi channel tu breakout tak adalah kuarter drastik sangat. Kemudian kita ada monitor satu lagi channel yang ini. So price almost breakout, dan kita masih lagi monitor keadaan di support tu. Support dia breakout below lah. So below tu kita ada key level penting tu, kita ada kawasan ni. So price tak boleh drop below daripada ni. Kalau price drop below daripada kuarter key level ini, so meaning dia consider another free fall lah. Another free fall tu dia boleh react dengan mana-mana dengan kawasan middle channel ini. So meaning tak menarik. Aku kata tak bagus lah untuk dia punya technical. So itu untuk SDB. So kalau kata nak SDB ni boleh pergi sampai mana untuk ni, kita ikutkan. Kita tengok harga opening ni kat mana. Harga opening tu untuk coin ni sebenarnya,
Kalau untuk ni at least boleh return balik dalam kawasan ni pun boleh dah kuartal ni. Tapi kalau nak kata long term, dia perlu breakout ni lah, breakout harga ni. Belum breakout harga ni baru kita boleh timbang dia punya all time high. Tapi kalau nak expectation, kalau breakout, kalau rezeki anda lah, kalau breakout ni semana kita dapat dia, kita akan draw dia punya kuartal resistance last high ini to last low. Consider tu ambil agak-agak je. Kalau anda perlu kuartal letak betul exactly dia. So kita nampak kita ada resistance. So resistance ni, so mini consider kalau breakout ni kita beli 1.6 kita dalam 1.3 dolar. So ini adalah boleh berlaku lah kalau berlaku kenaikan. Sekiranya first signal kita lalu dengan kuartal SDB ni breakout dia punya harga opening dia tu. Ini harga opening yang ini. So dia perlu breakout harga ni baru kita boleh sembang sampai 1.6 tu. So untuk current time kita nak tengok momentum daripada point ni dapat dan break. Dapat break ni adalah expected naik atas. Tapi kalau breakout below line kuning ni so expected anda hopefully anda invest duit, expected boleh loss lah. Sebab apa, consider anda ada free fall. So itu untuk SDB. So next comment, sama dengan tu, lepas halving pun ada kemungkinan price drop lagi ke? Lepas halving ada price. Okay, dalam masa bulan nanti, ni soalan ni. So yang pertama, ingat siapa yang kalau follow Zul lama, Zul selalu dia akan fokus kepada 4 year circle. So dalam 4 year circle tu menunjukkan untuk kali ni kita ada tahun 2021, iaitu kita punya tahun buran. Kita ada buran kita all time high kita almost 70k tu. Kemudian kita ada beran first year beran market, kita ada low iaitu tahun 2022, kita dapat bottom kita dalam 15.5k. Kemudian kita ada kuartal ni tahun pertama, kemudian tahun pertama kita dapat bottom. Tahun kedua kita hanya akan dapat sama ada tahun kedua atau tahun ketiga. So tahun ni consider tahun ketiga maknanya. Tahun kita dapat awal tahun ketiga iaitu tahun 24. So tahun pertama kita hanya sideways berlaku kenaikan. So consider price kawasan ni consider boleh buy. Alhamdulillah kita ada buy kawasan-kawasan ni. Kemudian price berlaku kenaikan, kita hit. Now lepas hit ni kita drop. So halving ni consider, ini adalah consider selagi mana belum breakout trend line ni ataupun triangle ni, kita masih consider halving lah. So masih consider sebelum next bulan iaitu bulan tahun 2025. So meaning soalan tadi tanya, kalau breakout halving ni, habis halving ni saja, adakah price akan ada drop lagi? Ada lagi drop. Contoh drop apa? So normally akan drop dalam 20, 30 ke 40 sen. Contoh kat sini tengok kuartal circle yang lepas daripada point ni, yang mana kita breakout. Contoh kita breakout ni, kita punya halving, kemudian kita naik, berapa jatuh ni? So normally dalam 20%, at least kalau 20%, 30% drop masa tu adalah consider great opportunity untuk tambah asset lah ataupun DC. Sini kita tengok berapa persen, dia drop almost 21%. Kemudian kalau kita tengok kat sini pun ada juga dia drop almost 16%, 7%. Tapi kalau ikutkan yang paling major tu kan, tengok kan yang ni, ini masa Elon Musk start masuklah market ni. Zo first jump in, Zo masuk ni lah. So ini apa, 30%. So ada juga nanti kita akan nampak kat 30%. Tu meaning ini adalah boleh buy, tapi kata buy dengan risk lah. Kata buy, kata DC buy sedikit saja, kemudian naik nanti kita akan kata secure kita punya profit. So itu untuk masa habis nanti, masa bulan nanti ada gak berlaku ke drop. So mana drop itu aku kata harga mahal lah. So kita yang nak ialah kan dalam 4 year circle, antara tahun kedua dan tahun ketiga adalah kita tahun membeli. Tahun pertama kita dapat kita punya bottom, kemudian kita dapat tahun kedua, tahun ketiga kita beli. So insyaAllah tahun keempat tu nanti kita hanya wait and see saja untuk try naik, dan kita akan monitor kat mana kan dia punya target. Sampai target kita akan exit semua kita punya position. So itu saja tu punya plan untuk 4 year circle. So next comment, salam dulu, minta review APT dan BAT. Okey, APT dan BAT sini kan tengokkan. Sebab tak banyak komen ni, boleh ambil untuk dua, APT USDT. APT ikutkan tu ada buat dengan Binance ke? Okey, APT. So APT harga opening kawasan ni macam juga akan kita sedang monitor support Fibonacci, dan kita falling channel dah breakout, so consider bullish. So untuk APT ni consider untuk long term adalah kata nampak kata harapan cerah untuk naik atas. So ini apa yang berlaku kat sini adalah kawasan great opportunity untuk anda all in position. So maksudlah, so ini kan ini. So kalau even price drop balik pun kita consider kita boleh draw channel dia akan jadi macam ni.
So kita ini adalah sebab kita balik, so kita akan monitor satu sebab apa kita macam kan. So ada expectation kan untuk Bitcoin drop ke 35. So benda kat sini kita boleh jangkakan sekiranya berlaku untuk drop Bitcoin, tu price boleh sama ada stabil dalam kawasan ni antara middle channel ni, dan sekiranya dia break below ini, so price boleh drop lagi sedalam ni. So ini menceritakan masih lagi ada opportunity untuk buy, tapi ikut pada current ni kita boleh consider, kita boleh buat minor support dia atau last low ini to last high yang ni. So kita ada minor support tu dalam kawasan ni. So be prepare mindset lah, price masih lagi boleh drop sedikit lower dalam kawasan ni. So ini apapun masih lagi consider good range. Sebab apa, dia hampir dengan box support yang besar ni. So even drop sedikit below pun masih lagi boleh. So whatever dalam kawasan ni antara $10 ke dalam almost plus mana lah $5, iaitu kita buat ni $10, $5 range ini adalah good range untuk anda kata dapatkan aset sebanyak boleh. Tu kemudian next bulan dia kita expect price boleh sampai, ini minor dia, kita ada at least 1.6 dekat 26 ataupun yang lagi major kalau berdasarkan shadow ni kita ada 1.6 dia 158. Tu itu aku silah. So anda buy di bawah, so expected akan higher price naik. Tu ni anda buy di kawasan yang aku kata support lah, buy di kawasan support. So next adalah BAT USDT, basic attention coin. Last review kita ada tengok channel. So channel sama juga, dia dah breakout sikit channel ni, tapi breakout dia tak cantik sangat. So kita perlu sedikit upgrade kita punya channel ni. Kita ambil yang macam ni, kemudian kita draw bawah ni. Sebenarnya kita akan nampak channel ni. So ni kita perlu tunggu another breakout. Dan kalau ikutkan untuk buy ni, kalau anda tanya untuk nak invest kat mana, inilah masa good time untuk invest. Sebab apa, kita ada sideways sebelum tu, kemudian kita ada buran tahun 21, kemudian sama juga kita buat sideways dalam kawasan ni. So mana-mana dalam antara 27 sen ke 15 sen adalah good range untuk anda all in position. Kalau 10,000 coin anda dapat kat sinilah, nak dapatkan 10,000 coin, dan expected akan daripada point ni sooner or later dia akan berlaku kenaikan. Seperti mana Bitcoin start naik, so all coin juga akan naik. So great opportunity untuk buy. So tahun ni, tahun 23, tahun 24, tahun lepas tu sudah on in, tahun ni pun insyaAllah dia akan on in, dan ada 20 ke 25 ribu ringgit ataupun ke 30. Nanti modal tu tengah kumpul insyaAllah. Kalau berdasarkan tu punya technical 5 bulan 6 kita akan dapat good price, dan sekiranya dapat peluang tu akan invest. Kalau tak dapat, dia akan holding saja cash tu, dia akan layan apa saja yang tu ada. So itu untuk di BAT, dan untuk all time high dia ke expected ni kita ada target almost dalam 39, 1.6 dalam 29, tapi dalam pertengahan tahun 25 macam kan all coin selalunya expectation adalah pertengahan tahun 25 dia akan start all time high dia. So kita ada trendline ni. So expectation untuk BAT adalah almost dalam $4, lebih sikit 1.6 dalam dalam $4. So itu untuk BAT. Kemudian next comment, salam Zul, ASTR dengan Mina, ASTR USDT. Saya pernah review STR, suka review kat mana STR? Tak review KuCoin. Okey, STR harga adalah below opening, tapi dia dah regain above ni. So good maknanya fundamental menunjukkan itu. Siapa yang ada buy dalam kawasan ni, kita ada support. So price dah breakout dia support ni pun cantik lah, dia breakout tu naik. So rezeki lah siapa yang ada buy dalam kawasan ni, tahniah untuk anda dah buy dalam kawasan good position untuk anda holding untuk long term. So siapa yang kata baru nak jump in, so DCA saja kawasan ni. Kalau nak buy long term pun juga kan peluang anda kalau Bitcoin drop, so expected price ni boleh return balik kawasan ni. So return macam mana kita nak tengok adalah last low ini to last high ini. So sekiranya price boleh return balik dalam kawasan ni, so consider breakout dan retest another great support, iaitu yang ni. Breakout, consider breakout channel, retest ke kawasan support, dan lepas ni kalau ni adalah another position good untuk all in. So kalau dapat ni rezeki anda, kalau tak dapat price terus naik, so tak apa yang terus naik tu rezeki untuk siapa-siapa yang dah jump in masuk kawasan ni. So siapa yang masuk lambat, so boleh tunggu peluang ni. Kalau dapat kawasan ni, so great opportunity untuk anda buy untuk long term. So great opportunity ikut agan harga expectation kita ada 52 sen, dan maximum trash kita boleh sampai almost dalam 1.3. So ni kalau anda dapat dekat 8 sen ni mungkin dapat 1000 coin. Tu 1000 coin kalau naik sampai $1, so anda boleh dapat 1.3k USD dollar. So itu untuk di ASTR. Kemudian satu lagi Mina USDT.
kat Binance juga kot. Okay, kat Binance Mina ni harga lah below harga opening. So bila opening secara teknikal, kalau teknikal harga lah below opening, so secara fundamental dia, teknikal beritahu fundamental dia ada something wrong lah. Something wrong apa, anda perlu kaji. Tak semua yang kata aku kata something wrong tu bad untuk long term. Sometimes dia hanya bad untuk short term saja, tapi long term berlaku balik kenaikan. So kena lagi kena dah breakout kita macam mana. So pada point ni kita expectation untuk price keep buat high. So first level lah kita nak tengok, kalau ikutkan dia dah buat react dengan low ni. Low ni dah buat react tu berlaku rejection. So kat sini kita consider boleh draw kita punya minor support. Last low ini to last high yang ini, tu kita akan ada minor support kita dah setengah buat reaction. Tu consider breakout retest dah pun berlaku untuk di kuartal Mina ni. So kita nak tengok price tu stabil dalam kawasan support ni sebelum next pump. So itu untuk di Mina. So kalau price dalam kawasan ni consider great opportunity untuk anda buy. So kalau naik lagi expect kita akan start berlaku kenaikan, dan kita perlu breakout above $2.5. Breakout $2.5 meaning kita boleh tengok lah intai kita punya peluang untuk sampai target almost $10 tu 1.6. So itu untuk di Mina. So next comment sudah ada. So guys, saya rasa itu sahaja untuk pagi ni. So tak ada banyak pun tu nak share kan. Zul pun 2-3 hari ni Zul full. So Ahad, Isnin, Selasa, InsyaAllah hari Rabu nanti last review untuk minggu ni. Kemudian nanti kita akan jumpa selepas 1 minggu selepas channel Indonesia lah. Sebab pun Zul akan pergi camping selama 7 hari. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda nak review. Assalamualaikum. Bye bye.